Sekarang kita akan teruskan untuk objektif pertama, iaitu sejarah PBD. Saya akan kongsikan bagaimanakah munculnya PBD ini. Sebenarnya secara tidak formal, PBD sudah lama wujud dalam pendidikan. Sebagai contoh, amalan yang sering digunakan pakai ialah sebaik sahaja seseorang guru itu mengajar satu-satu unit pembelajaran, dia akan bertanya muridnya faham atau tidak apa yang diajar. Jika faham, dia akan meneruskan pelajaran yang berikutnya. Dan jika tak faham, guru akan mengulang sekali lagi supaya murid itu faham. Pendekatan kali kedua, biasanya guru akan menggunakan pendekatan yang lain, yang lebih mudah difahami oleh murid. Daripada PBD yang sudah sekian lama diamalkan oleh guru, maka dikembangkan menjadi lebih bersistematik. Berdasarkan pembacaan saya, PBD secara bersistematik ini diperkenalkan oleh Dr. Stiggins dan Bridgeford di Amerika Syarikat pada tahun 1985 lagi. Setelah itu terdapat banyak kajian yang telah dijalankan terhadap PBD ini sehinggalah sekarang. Pada tahun 2001, Amerika Syarikat telah mengenakan satu akta iaitu NCLB atau No Child Left Behind yang menjadikan PBD ini lebih mendapat perhatian lagi, terutamanya kepada para pengkaji dalam bidang pendidikan. Pada waktu itu mereka sering mencari solusi bagaimana untuk memastikan semua murid dapat belajar dan tidak ketinggalan seorang pun. Maksudnya, mereka nak pastikan setiap murid benar-benar mendapat pengetahuan apabila mereka hadir ke sekolah mengikut tahap pembelajaran mereka. Bagi merealisasikan perkara ini, sistem pentaksiran telah diubah. Jika dahulunya tumpuan kepada pentaksiran berpusat, tetapi dengan akta ini tumpuan telah bertukar kepada PBD. Baik, mari kita tengok lagi perkembangan PBD berkenaan dengan masalah pembelajaran murid. Pada tahun 1993, fokus utama institusi kajian pendidikan pada ketika itu telah bertukar daripada pengajaran guru menjadi pembelajaran murid. Menurut Angelo dan Cross, tumpuan utama perlu diberikan kepada pembelajaran murid, bukannya pengajaran guru. Di antara apa yang mereka kata, teaching without learning is just talking. Pengajaran tanpa pembelajaran hanyalah percakapan sahaja. Maksudnya di sini, tanpa pembelajaran murid, maka dikira PDP tidak berlangsung. Meskipun seorang guru pakar sekalipun, sekiranya pembelajaran murid tidak berlangsung sebagaimana yang dirancang, maka dikira ianya bukan pengajaran tetapi sekadar percakapan sahaja. Sebabnya tiada guna kalau guru yang hebat mengajar tetapi murid yang tak faham apa yang diajar. Bagi menangani masalah ini, guru perlu tahu di mana tahap penguasaan semasa murid terlebih dahulu. Kemudian pengajaran akan bermula daripada situ. Sebagai contoh, jika guru ingin menyampaikan poin A hingga Z, guru perlu tahu terlebih dahulu sama ada murid sudah benar-benar tahu poin A dan juga poin-poin lain yang boleh membantunya ke poin Z. Bagi mengetahui tahap penguasaan semasa murid, maka pentaksiran perlu dijalankan dan di sinilah peranan pentaksiran bilik darjah. Sekarang kita sudah masuk objektif yang kedua, iaitu definisi PBD. Berikut ialah beberapa definisi yang dikumpulkan daripada pakar-pakar di dalam bidang pentaksiran dalam pendidikan. Definisi pertama,
yang diberikan oleh Angelo dan Cross pada tahun 1993, mereka menyatakan bahawa pentafsiran bilik darjah ialah satu pendekatan yang direka bentuk untuk membantu para guru mengenal pasti apa yang sedang murid pelajari dan cara terbaik menyampaikannya. Yang kedua, definisi yang diberikan oleh Stigin 1994, beliau menyatakan pentafsiran bilik darjah merupakan satu pentafsiran berdasarkan arahan guru untuk mengenal pasti apa yang murid belajar dan bagaimana sikap murid terhadap pembelajaran tersebut. Boleh dikatakan hampir semua pentafsiran yang dijalankan ke atas murid adalah mengikut arahan guru mereka. Definisi yang ketiga diambil daripada Peterson, Baker dan McGaw 2010. Mereka menyatakan PBD ialah satu pendekatan yang melibatkan guru menyelidik apa dan bagaimana pembelajaran murid mereka semasa pengajaran berlaku. Biasanya melalui soalan pendek yang diberikan di setiap unit pembelajaran. Ini berbeza dengan amalan pentafsiran yang dijalankan selepas beberapa bab diberikan, kerana guru tidak berpeluang mengubah amalan pengajaran mereka. Jika kita simpulkan di sini, kita boleh katakan PBD digunakan untuk membantu para guru untuk mengenal pasti tahap penguasaan semasa murid dan dilakukan ketika proses PDP dijalankan.